Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam, tahiyyatil mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang akan dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam juga semoga sentiasa dicurahkan ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat beliau dan siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka hingga ke hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita telah pun selesai berhasil melalui bulan Ramadan. Dan insya-Allah sedikit sebanyak kita telah meraih manfaat daripadanya, sama ada dalam memulai habit-habit yang baik, memperbanyak amalan ibadah kita, ataupun kalau kita hanya dapat kurangkan badan kita, berat badan kita sahaja, itu pun merupakan suatu manfaat daripada bulan Ramadan. Insya-Allah. Insya-Allah mulai bulan Jun ini saya akan mulai suatu siri tazkirah yang baru yang berjudul Kisah-kisah dalam Al-Quran ataupun Qasasul Quraniyah. Kenapa saya pilih untuk menyampaikan kisah-kisah dari Al-Quran? Kisah-kisah dalam Al-Quran ni dia menjadi bahagian yang tak dapat dipisahkan daripada isi kandungan Al-Quran, yang menjadi referens utama bagi kita umat manusia. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran pula bermanfaat dalam rangka membentuk peribadi manusia yang berbudi luhur dan memiliki akidah tauhid yang sempurna. Kisah-kisah Al-Quran juga menjadi bahagian daripada cara pendidikan yang efektif bagi membentukkan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, yang bermakna maka kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berfikir. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, perkataan qasas atau kisah diulang sebanyak 26 kali dalam pelbagai bentuk. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita pelajari, menghayati dan menyampaikan kisah-kisah yang tertera dalam Al-Quran. Dan tidak sampai situ, malah salah satu surah dalam Quran pun diberi nama surah Al-Qasas, yang bermakna kisah-kisah. Dan jangan pula kita lupakan firman Allah dalam surah Yusuf, iaitu ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Yang bermakna, demi sesungguhnya kisah-kisah itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Bukanlah dia cerita-cerita yang diada-adakan. Bukanlah cerita-cerita dalam Al-Quran ini merupakan cerita-cerita yang diada-adakan. Tetapi ia mengesahkan lagi apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama sebelumnya. Dan dia adalah suatu keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Adapun tujuan daripada kisah-kisah Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Said Qutb adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan wahyu dari risalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah untuk menerangkan bahawa agama seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Yang ketiga adalah untuk menerangkan bahawa agama seluruhnya adalah satu dasar. Yang keempat, untuk menjelaskan bahawa cara para nabi dalam berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya. Yang kelima adalah sebagai pemberitahuan Allah bahawa pada akhirnya Allah akan selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuhnya. Pelajaran yang keenam atau tujuan yang keenam adalah untuk mengungkapkan janji dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh adalah untuk menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada para nabinya. Yang ke-8 adalah untuk memperingatkan Bani Adam, untuk memperingatkan manusia akan tipu daya dan godaan syaitan. Dan tujuan yang terakhir menurut Said Qutb adalah untuk menunjukkan bahawa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Oleh itu, dari apa sahaja yang telah diungkapkan tadi, yang telah saya kongsi tadi, saya berharap melalui siri tazkirah ini, kita akan bersama-sama dapat mengambil pelajaran dan ibrah sehingga kita akan dapat membentuk pribadi yang luhur dalam diri kita sekaligus memperkukuh keimanan kita dan memupuk akidah tauhid yang sempurna. Dan insya-Allah kita akan mulai dengan kisah yang pertama, iaitu kisah Habil dan Qabil yang merupakan dua orang anak lelaki Nabi Adam alaihi salam pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa atubu ilaih. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.